Assalamualaikum semua. Anda semua apa khabar? Sehat? Alhamdulillah. Nama diberi Nur Eli Eliana binti Rahmat dari kelas BN2. Rasanya hari ni saya nak borak pasal sastra. Apa itu sastra? Menurut Muhammad Haji Saleh pada tahun 1995, kesusastraan merujuk pada karya-karya lisan serta juga tulisan yang membawa unsur-unsur cereka dan disampaikan melalui bahasa dan berbagai-bagai perkataan. Perkara utama yang dikaitkan dengan kesusastraan ialah kehalusan atau estetika dan bahasa. Kesusastraan adalah keindahan bahasa yang muncul dari proses penciptaannya. Menurut Ali Ahmad, keindahan penggunaan bahasalah yang menjadi asas bagi wujudnya hasil kesusastraan. Baiklah, apakah pula jenis-jenis puisi Melayu? Puisi Melayu terbahagi kepada dua kategori, iaitu puisi tradisional dan puisi moden. Salah satu contoh puisi tradisional ialah syair, manakala contoh bagi puisi moden pula ialah sajak. Dalam video ini, saya sendiri yang akan membedah karya syair yang telah saya pilih dan sajak yang direka khas hasil ciptaan saya sendiri. Mari sama-sama kita saksikan. Kanda? Ya, Dinda. Sejak akhir-akhir ini, Dinda perasan Kanda selalu batuk-batuk teruk. Lebih-lebih lagi bila Kanda tidur. Kanda okey ke? Kalau mahu kita berjumpa pakai ubat, boleh saja. Jadi, mereka boleh periksa kesihatan Kanda. Dinda risau. Tidak apa dah, Dinda. Kanda baik-baik saja. Dinda bukan apa, Kanda. Anak kita tu, Siti Zawiyah, dia sering tanya Dinda, ayahanda okey ke, Bonda? Ayahanda okey ke? Sampai dia pernah dia pernah bilang Kanda pernah batuk teruk sampai terduduk. Kanda okey? Apa dah, Dinda tu sayang. Jangan khawatir. Betul ni? Ya, Kanda baik-baik saja. Okey. Anda semua dah lihat kan video pendek sebentar tadi? Macam mana? Seronok tak? Mestilah seronok. Okey. Syair wasiat ayahanda Siti Zawiyah. Irama Siti Zawiyah. Ada kepada suatu hari sakit saudagar laki isteri. Adalah kiranya 7 hari tidak bergerak kanan dan kiri. Saudagar tahu akan dirinya, hampirlah mati kepada rasanya. Lalulah
Katanya, wahai cahaya mataku, tinggallah Tuhan buah hatiku. Hampirlah mati gerangan aku, baiklah Tuhan tingkah dan laku. Serta harta aku tinggalkan, Tuhan seorang yang menyukakan. Sampai habis semua diterimakan, faedahnya akan diberikan. Jikalau tidak anakku berakal, harta pusaka di mana kan kekal? Habis harta badan tinggal, laksana perahu bersauh tunggal. Kerana harta tiada berguna jikalau tidak akan sempurna. Sekalian itu habislah fana, hanyalah tinggal badan merana. Budi dan bahasa janganlah lupa, muliakan olehmu ibu dan bapa. Mana yang datang padamu berjumpa, janganlah lambat Tuhan menyapa. Kerana adat orang berbeza, tiada memandang harta dan benda. Tegur dan sapa itu yang ada, itulah penambah di dalamnya ada. Seterusnya, kita perlu menganalisis pemikiran yang terdapat dalam syair wasiat Ayahanda Siti Zawiyah tersebut. Nak tahu tak apa pemikirannya? Mari kita saksikan. Jom!
anda semua dah lihat kan klip pendek yang disiarkan sebentar tadi? Baiklah, mari kita menganalisis apa pula pemikiran yang terdapat dalam syair ini. Berdasarkan rangkap yang pertama, pengarang menyatakan bahawa beliau dan isterinya jatuh sakit dan sudah terlantar selama seminggu. Malah, sakit yang mereka hadapi itu juga menyebabkan mereka sukar untuk membuat sebarang pergerakan, apatah lagi berjalan. Oleh itu, kita seharusnya bersyukur atas tiap-tiap rezeki di mana kita memiliki kesihatan yang baik yang Allah kurniakan kepada kita. Kerana bila-bila masa sahaja nikmat itu boleh ditarik semula jika sudah tiba waktunya. Janganlah kita bersikap takbur dan sentiasalah menghambakan diri kita kepada Allah yang Maha Esa. Baiklah, berdasarkan rangkap kedua pula, pengarang merasakan bahawa umurnya sudah tidak panjang lagi kerana dia percaya bahawa semua makhluk Allah di dunia ini akan kembali jua kepadanya kelak. Oleh disebabkan itu, pengarang memanggil anak kesayangannya Siti Zawiyah lalu mencium kepalanya dengan penuh ketangisan dan linangan air mata yang mencurah di pipinya. Di sini kita dapat lihat bahawa kasih sayang sang bapa terhadap anaknya bukanlah suatu gurauan yang kita boleh anggap bahawa ianya dusta belaka. Kasih sayang yang dicurahkan adalah kasih yang jujur dan ikhlas dari hati insan yang bergelar bapa. Oleh itu, kita hendaklah mempunyai sifat kasih dan sayang terhadap ahli keluarga kita. Kerana apa? Kerana merekalah darah daging dan insan yang paling dekat dengan diri kita. Jika kita berada dalam kesusahan, merekalah orang pertama yang akan membantu kita, walau apa jua keadaan yang menimpa. Baiklah, mari kita lihat pemikiran pada rangkap yang ketiga. Berdasarkan rangkap yang ketiga, pengarang menyuruh anaknya menjaga tingkah laku. Tingkah laku seseorang menggambarkan akhlak dan budi pekerti seseorang. Akhlak merupakan sesuatu yang amat sukar dibentuk. Oleh itu, ibu bapa hendaklah menerapkan amalan akhlak mulia dalam diri anak-anak sejak kecil lagi agar mereka terbiasa dengan perilaku yang baik. Oleh hal yang demikian, ia dapat mengelakkan seseorang daripada terpengaruh dengan perbuatan yang mungkar dan maksiat seperti merempit, mencuri, merompak dan sebagainya. Impaknya, keadaan ini dapat mengurangkan kadar jenayah yang berlaku dalam negara kita ini.
Baiklah, mari kita teruskan. Berdasarkan rangkap yang keempat pula, pengarang menasihati anaknya agar menjaga dan mengurus harta dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan sumber rezeki kita datang daripada sumber yang halal agar rezeki kita bebas daripada unsur yang haram atau syubha. Selain itu, kita mestilah mengurus harta dengan berbelanja secara jimat cermat agar dapat mengelakkan daripada perbuatan boros. Dengan itu, ia dapat menjamin kekukuhan simpanan wang kita demi menjamin masa depan diri dan generasi akan datang. Baiklah, berdasarkan rangkap kelima pula, pengarang berpesan supaya anaknya bijak menguruskan harta yang ditinggalkan dengan sebaiknya. Individu yang mempunyai kecerdasan yang tinggi semestinya tahu dalam menguruskan harta benda ke arah yang lebih baik. Hal ini bertujuan agar ia dapat memudahkan keadaan atau dugaan yang mendatang apabila kita tua yang kelak. Hal ini bertujuan agar ia dapat memudahkan keadaan atau dugaan yang mendatang apabila kita tua kelak. Oleh itu, bersikaplah bijak dalam menguruskan harta benda sendiri atau harta benda yang diwarisi agar sebarang masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah. Berdasarkan rangkap ke-6, pemikiran yang hendak disampaikan oleh pengarang adalah pengarang berpesan jika harta benda tidak diurus dengan baik, kelak ia akan memberi bebanan kepada diri kita. Sebagai contoh, musibah mendapat penyakit kronik, dugaan kemalangan jalan raya atau berlaku kebakaran yang berkemungkinan besar akan menjilat seluruh harta yang kita miliki di dalam rumah. Secara tidak langsung, ia memerlukan kos yang sangat tinggi bagi menyelesaikan segala permasalahan yang berlaku. Malah, ia juga akan lebih terbeban jika tiada lagi orang di sekeliling kita yang dapat membantu kita. Pendek kata, hidup sebatang kara. Oleh itu, tuntutlah ilmu dengan sebaiknya tentang pengetahuan dalam menguruskan harta dengan bijak dan menggunakannya dengan perkara-perkara yang berfaedah sahaja. Dah sampai rangkap ke-7?
Baiklah, mari kita teruskan. Berdasarkan rangkap ketujuh, pengarang berpesan supaya kita haruslah menjadi orang yang berbudi bahasa dengan sesama manusia, seperti bertutur dengan kata-kata yang baik dan tidak bersangka buruk terhadap orang lain. Lebih-lebih lagi, berlaku biadab dengan warga tua. Disebabkan itu juga, pengarang menyuruh kita supaya memuliakan kedua ibu bapa kita, kerana merekalah yang mendidik dan membesarkan kita sejak dalam kandungan selama berapa? Selama 9 bulan. Hinggalah umur kita mencapai peringkat tua, insyaAllah. Malah, kita juga dituntut untuk menyapa dengan orang yang datang berjumpa dengan kita. Hal ini termasuk dalam adab dan etika sebagai masyarakat Melayu. Hal ini juga termasuk dalam adat dan etika sebagai masyarakat Melayu, yang di mana masyarakat Melayu terkenal dengan sifat bersopan santun dan berbudi bahasa. Oleh itu, tidak rugi jika kita sentiasa berbuat baik dengan semua hamba-Nya di dunia ini, dan didiklah diri kita dengan sifat belas ihsan terhadap orang yang ditimpa kesusahan. Kerana apa? Kerana rezeki yang kita peroleh pada hari ini mungkin juga menjadi rezeki untuk orang lain. Baiklah, mari kita teruskan. Berdasarkan rangkap terakhir, iaitu rangkap ke-8, pengarang berpesan supaya bertingkah laku baik dan beradab sopan dalam segala hal. Kerana apa? Hal ini kerana individu yang mempunyai nilai adab yang tinggi jauh lebih mulia dibandingkan dengan orang yang memiliki ribuan maupun jutaan harta bendanya. Malah adab yang baik juga melambangkan kepribadian seseorang, sama ada dirinya dipenuhi dengan sifat mahmudah atau sebaliknya. Oleh itu, tingkah laku dan adab yang baik sangat penting dan amat dituntut dalam Islam, di mana Islam menyeru kita agar semua hamba-Nya perlu berbuat baik dengan semua makhluk Allah yang lain. Misalnya, memiliki sifat belas kasihan terhadap fakir miskin serta kucing-kucing jalanan. Alamak, maafkan saya. Baiklah, itulah sedikit sebanyak pemikiran yang dapat kita analisis dalam syair wasiat Ayahanda Siti Zawiyah. Habis puisi yang pertama. Habis. Baiklah, sekarang mari kita pergi kepada puisi yang kedua, di mana puisi ini saya reka khas untuk kalian mendengarnya. Apakah tajuk puisi tersebut? Nak tahu tak apa dia? Tajuknya ialah Sajak Si Bongsu. Siapa anak bongsu kat sini? Angkat tangan. Saya lah anak bongsu. Tapi sebenarnya sajak ni saya buat berdasarkan pengalaman anak bongsu orang lain lah, bukan saya sendiri. Jadi saya menyampaikan situasi tersebut dalam bentuk sajak yang saya reka pada hari. Baiklah, mari kita perdengarkan. Sekejap. Sebelum tu, mari kita dengarkan sebuah lagu yang agak berkenaan dengan sajak kita yang akan didendangkan sebentar lagi.
bisa bagi diriku. Ayah, kau sanggup perjuangkan segala, hingga sanggup berkorban ke ujung nyawa. Ayah, kau beriku didikan agama. Ibu, nasihatmu akan ku guna selalu. Betapa besar rasa cintamu, beban yang besar mampu kau pikul. Tertidurku dengan nyanyian sehingga mata terpejam. Terjagaku dengan tangisan, kau memuja penuh kemesraan. Segala yang kau perjuangkan takkan aku persiakan. Oh ayah ibu, cobalah kau Tertidurku dengan nyanyian sehingga mata terpejam. Terjagaku dengan tangisan, kau memuja penuh kemesraan. Segala yang kau perjuangkan takkan aku persiakan. Oh ayah ibu, cobalah kau dengarkan. Akan ku jagamu ke hujung hayatku, berbakti padamu. Oh ayah ibuku, ku menyayangimu, ku mencintaimu, ku mengasihimu seumur hidupku. Wafiq, Kenapa? semalam kan kita ambil keputusan SPM. Kau perasan tak yang Akif seorang je naik atas pentas bila ambil anugerah pelajar cemerlang SPM tu? Tapi adik kembar dia Alif tu tak dapat pun. Aku nampak jugalah dia duduk kat bawah tu, muka sedih betul lah bila tak dapat anugerah pelajar cemerlang macam abang dia. Yelah, kau tak tahu ke? Kenapa? Kalau dalam akademik, Alif ni dia memang kurang sikit daripada Akif. Oh. Macam kau lah kan? Gurau je. Tapi itulah, aku perasan juga yang ayah dia memang selalu banding-bandingkan dia dengan abang dia. Mesti dia rasa sedih kan? Tapi kau ingat tak ada satu hari tu Alif pernah cerita kat kita? Cerita yang mana? Alah, ada time tu kita tengah duduk kat kantin makan sesama dengan si Alif tu. Lepas tu dia ada cerita lah yang waktu tu telefon dia rosak. Lepas tu dia nak minta lah ayah dia telefon baru tau. Lepas tu kalau kau nak tahu tak, ayah dia boleh tengking dia. Kau nak tahu tak ayah dia tengking macam mana? Macam mana? Dia kata macam ni, kau tu dah lah tak pandai.
Periksa selalu je mencorot. Cuba kau jadi macam abang kau tu. Bagus, baik, pandai, selalu dapat anugerah. Tak macam kau, menyusahkan hidup aku je. Tak adalah macam membazir sangat. Tak adalah macam mana nak cakap ah? Apa tak yang dia cakap membazir lah, nak belikan dia telefon baru gitu lah. Sian betul aku tengok si Alif. Okey, aku ingat. Ha. Waktu dia cerita tu, aku nampak yang mata dia tu memang dah nak menangis. Dah nak keluar dari mata. Itulah. Tapi dia tak tunjukkan yang dia lemah. Dia tak nangis pun. Lepas dia cerita tu, dia terus ketawa. Pelik dengan dia. Dah macam cerita sinetron pun ada. Macam tu lah kot aku rasa perangai anak bongsu ni. Tapi itulah, kadang-kadang pun aku sebagai orang luar pun aku memang rasa sedih gila lah kalau aku dekat tempat dia tau. Yelah, sebab selalu kena banding-bandingkan kan. Mesti dia rasa kecewa kan. Sebab dia tak dapat nak bahagikan mak ayah. Yes. Menang. Itulah aku. Dah Laili. Pergi mana? Pergi malik kejap. Bola? Ajak dia main bola. Kena ikut ke? Tak apalah, aku kan perempuan. Mana boleh ikut main bola? Bye. Bye. Cantik sungguh bumi ini. Anda semua dah lihat kan video pendek sebentar tadi? Macam mana? Dengar tak perbualan antara Ellie dan Wafiq? Mereka borak tentang apa? Mereka borak tentang si Alif yang sering dibanding-bandingkan dengan abang kembarnya iaitu si Akif oleh si bapa. Sajak si bongsu. Si bongsu seringkali tampak ceria, dianggap cukup belayan manja, dicurah kasih yang tak terhingga. Meski melonjak dewasa, ditatap, dianggap si kecil yang masih kerdil. Harapan dan impian kamat bersuara, terkubur namun di tanggapan keluarga. Si bongsu, insan si kerdil ini, terkuris hati, tak siapa peduli. Lelah dibanding, tak siapa ketahui. Dipinggirkan seolah hal yang biasa. Suara tiada bantah, senyuman tiada terukir. Hampa hati si kecil memilih untuk sendiri. Si bongsu, pencapaiannya dianggap remeh, tidak diraih, apatah lagi dipuji. Dianggap istimewa, seakan lena mimpi. Sekalung tahniah tidak diberi,
ucapan terima kasih jauh sekali. Si bongsu, semua hal dialah izan terakhir. Segala fikir tiada diambil. Pendek kata, rapuh, tidak berguna. Dianggap biadab apabila berkata, herdik meremuk hati, tak siapa kira. Sungguh cekal jasad dirimu, sungguh teguh derapan kakimu, wahai si bongsu. Jadi, berdasarkan sajak ini, mari kita analisis apa pula pemikiran yang tersirat dalam sajak si bongsu ini. Mari sama-sama kita perdengarkan. Pemikiran sajak si bongsu. Aku suka tengok video Tim Buat Hal. Disebabkan itu, dia belikan aku telefon bimbit. Tapi ada kena janji tau, kena belajar dia rajin. Dan bila aku dapat tahu Tim Buat Hal keluarkan baju, dia terus bawa aku pergi butik Tim Buat Hal dan belikan aku baju Tim Buat Hal. Ayah aku ni memang sempurna. Tapi kata orang, mana ada manusia sempurna. Mungkin ayah aku ni sangat sempurna sebab aku bohong. Ayah aku tak buat semua yang aku tulis dalam karangan ni sebab aku tiada ayah. Anda semua dah lihat kan rakaman video yang saya siarkan sebentar tadi? Baiklah, mari kita menganalisis apa pula pemikiran yang hendak disampaikan oleh penulis. Baiklah, berdasarkan sajak pada rangkap yang pertama, pemikiran yang hendak disampaikan oleh penulis adalah sifat seorang anak bongsu. Seperti yang kita ketahui, anak bongsu sangat terkenal dengan sifat dan tingkah lakunya yang sangat manja. Kerana apa? Hal ini kerana kebiasaannya anak manja ini sering mendapat perhatian yang tidak putus-putus daripada kedua ibu bapanya. Misalnya, rakaman video yang telah saya siarkan sebentar tadi, kita dapat lihat di mana ayah budak lelaki tersebut memenuhi semua kehendaknya seperti membeli telefon baru dan pakaian berjenama yang amat terhad tau di pasaran. Hal ini dapat kita lihat bahawa kasih dan sayang seorang bapa terhadap anaknya. Namun begitu, tidak semua perkara yang kita lihat dengan mata kasar menjadi kenyataan di dunia nyata. Semua masyarakat mungkin menganggap si anak bongsu ini memiliki kehidupan yang sangat sempurna. Malah, masyarakat juga berfikir bahawa anak bongsu ini tidak lekang senyumannya yang terukir di bibir kerana menikmati detik-detik kegembiraan pada tiap masa. Sebaliknya, penulis menyatakan bahawa walaupun si bongsu ini sudah meningkat umurnya ke peringkat yang lebih dewasa, tetapi golongan ini masih dianggap sebagai budak kecil dan tidak berhak untuk membuat apa-apa keputusan. Lebih-lebih lagi, mereka sukar untuk menyampaikan sebarang pendapat
yang terlintas di dalam fikiran mereka. Oleh itu, si bongsu ini membuat keputusan untuk memendam sahaja perasaannya di dalam lubuk hati mereka. Insan yang dianggap kerdil di dalam keluarga. Tu, Bidin tu dah nak sekolah, nak sambung masuk universiti. Yang kau ni, nak sambung dekat kolej kemahiran aja. Orang sibuk nak ambil master, nak ambil PhD bagai. Yang kau, sibuk nak ambil sijil kemahiran je. Mak, Apa? tapi tadi Mak cakap Mak bangga dengan Faizal. Mak kata Mak tak kisah. Engkau ni slow sangat ni kenapa? Aku cakap macam tu sebab aku nak jaga nama baik keluarga ni. Cuba, tu, kau tengok tu. Abang, kakak engkau tu, semua sekolah sampai universiti. Engkau, sijil vocational aja. Malukan betul. Jatuh reputasi keluarga kita ni. Sampai hati Mak bandingkan Faizal dengan orang lain. So, apa yang Mak cakap dekat Aunty Rosnah tadi tu, Mak tak maksudkan lah. Tak ada lah. So, Mak banggalah dengan abang, dengan kakak sebab dia belajar sampai universiti. Belajar overseas. Kerja bagus-bagus. Macam tu, Mak. Memanglah aku bangga dengan kakak dengan abang kau. Dia orang semua sekolah tinggi sampai overseas engkau. Baiklah, mari kita meneroka apa pula pemikiran pada rangkap kedua. Berdasarkan sajak pada rangkap kedua, pemikiran yang hendak disampaikan oleh penulis adalah tentang hati. Hati si bongsu. Di saat orang-orang memanggilnya masih kecil, walaupun si bongsu ini sudah dewasa dalam nada gurauan mereka. Namun, di dalam hati anak si bongsu ini terasa sungguh sakit yang amat berit dan sukar diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin hal ini kita lihat adalah perkara yang remeh-temeh sahaja bagi sesetengah individu. Namun, ia bukan menjadi perkara yang biasa bagi si bongsu yang berhati tisu dan lembut selembut-lembut bulu biri-biri. Walau setajam mana pun lidah orang-orang yang menggurisi hati si bongsu ini, namun tiada siapa yang bertanya akan keadaannya. Apakah dia baik-baik sahaja? Mungkin si bongsu ini sudah terbiasa memendam sakit hati yang dirasainya. Dari aspek pemikiran lain pula, penulis juga meluahkan rasanya apabila diri ini sering dibanding-bandingkan dengan orang lain. Lebih-lebih lagi dengan ahli keluarga kita sendiri. Hal ini semestinya berasa sangat dan teramat sedih apabila ia sudah mula berkait dengan ahli keluarga kita sendiri, iaitu darah daging kita. Walau bagaimanapun, ketika kita dibandingkan, sudah pasti dalam masa yang sama kita akan dipinggirkan juga, kan? Sangat berat jika diperdengarkan keluarnya ayat, "Aku dah penat, aku dah letih, aku dah lali dengan situasi dipinggirkan ini." Perkara sebegitu sudah menjadi biasa dalam diri aku, si anak bongsu. Allah, senyuman yang dulunya terukir sewaktu dia kecil, kini makin lama makin hilang.
Situasi tidak menyebelahi diri si bongsu. Lalu, menyendiri adalah keputusan yang paling terbaik yang dipilih oleh si anak bongsu. Cukup dah ni. 100 lebih. Ngam. Ibu datang, ibu datang. Bu. Ni, Duit adik ibu. ya Allah banyaknya. Apa benda ni? Hah? Apa benda ni? Kau mau curi dekat rumah orang kan? Hah? Kau mau curi dekat rumah orang kan? Mana ada adik mencuri, Bu? Habis apa benda ni? Adik kumpul duit lah, Bu. Adik nak beli baju tim buat hal. Kita tahu apa yang boleh membahagiakan kita. Macam berbiru ni kan. Siap dengan lambang lagi. Tapi mengejar kebahagiaan yang kita perlukan itu adalah sukar. Dan ramai yang masih mencari cara untuk membahagiakan diri mereka supaya dapat menutupi kesedihan yang mereka pernah lalui. Baiklah, mari kita lihat apa pula pemikiran pada rangkap ketiga. Berdasarkan rangkap ketiga, penulis meluahkan rasa ketika diri kita berasa tidak dihargai dengan orang sekeliling. Lebih-lebih lagi, tidak dianggap istimewa oleh orang yang kita sayangi, iaitu ibu bapa kita. Sesebuah pencapaian yang kita kecapi, itulah antara cara kita menghargai ibu dan bapa kita. Dengan harapan kita dapat menggembirakan hati mereka dengan hasil titik peluh kita yang telah kita usahakannya sendiri. Orang-orang tidak tahu cerita di sebalik tabir di setiap pencapaian yang kita peroleh. Sebagai contoh, di dalam sedutan rakaman yang disiarkan sebentar tadi, budak lelaki itu bersusah payah mengumpul duit dengan jumlah yang agak banyak semata-mata apa? Semata-mata untuk membeli sehelai baju baru. Namun, ibunya menganggap bahawa dia telah mencuri duit tersebut dari rumah orang lain. Tak tahu kan? Sebenarnya, budak lelaki tu dia mencari botol-botol yang terbuang di tepi jalan, lalu dia menjualnya. Dari situlah dia dapat duit, kemudian dia simpan. Yelah, kan nak beli baju baru, nak minta duit dekat ibu dia. Dia pun tahu ibu dia tak banyak duit. Mereka pun makan kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Jadi, sebab itulah dia cari duit di sini. Namun, malang tak berbau. Dia sering dianggap salah sahaja di mata ibunya. Tidak pernah dianggap istimewa, apatah lagi sempurna. Penulis juga menyampaikan perasaan ketika kita tidak menerima sedikit pun ucapan tahniah di setiap usaha yang telah kita lakukan. Malah, ucapan terima kasih sekalipun sukar didengari. Hal ini berasa amat sedih jikalau kita sendiri yang merasakannya di situasi ini dengan meletakkan diri kita di dalam kasut mereka. Entah apalah yang kita akan lakukan untuk menutupi kesedihan ini. Selamat Raya, maaf saya batin. Minta maaf ya Mak, ada salah silap Faizal. Yalah, mak pun minta maaf juga. Sama-sama lah kita ya. Ni duit raya. Mak, RM1 je Mak.
Kira baiklah aku. Aku nak bagi kau RM1. Kalau ikut hati, 1 sen aku tak nak bagi. Kalau nak duit sangat, belajarlah tinggi-tinggi. Lepas tu cari kerja macam kakak dengan abang kau tu. Ini kau duduk rumah je menghabiskan boreh. Dah rangkap terakhir? Cepatnya masa berlalu. Takpelah, mari kita teruskan. Baiklah, berdasarkan rangkap terakhir dalam sajak si bongsu ini, iaitu rangkap yang keempat. Pemikiran yang hendak disampaikan oleh penulis adalah berkenaan giliran. Apa yang dimaksudkan dengan giliran? Seperti yang kita tahu, anak bongsu merupakan anak yang terakhir dalam adik-beradiknya. Kebiasaannya, dalam apa-apa keadaan yang berlaku, ibu bapa mesti mengutamakan adik-beradik kita yang lebih tua, bukan? Jadi, disebabkan itu, si bongsu ini disebabkan si bongsu ini adalah anak terakhir. Jadi, dia sering berasa terpinggir kerana golongan bongsu ini yang akan dipilih menjadi orang paling terakhir untuk menyelahkan diri mereka. Itu pun kalau dilihatlah bakat yang mereka ada. Kalau tak, Syok sendiri sajalah niat nak buat perkara yang lebih lagi dan yang terbaik berbanding adik-beradik kita yang lain, di mana ingin menunjukkannya di depan ibu bapa kita. Namun, ibu bapa kita menganggap mereka sudah terlalu matang untuk bertanding dengan adiknya, iaitu si bongsu ini. Jadi, si bongsu menyedari dirinya tempat di mana mereka berada. Jadi, pemikiran terakhir yang dapat kita terokai berdasarkan sajak si bongsu ini adalah berkenaan kecekalan hati yang dimiliki oleh anak bongsu. Setelah berliku-liku perit yang dihadapinya, maka terbentuklah diri seorang anak bongsu yang sudah keras hatinya dengan setiap perkara baru yang akan mendatang. Dipinggirkan, sudah biasa. Dibandingkan, lagilah biasa. Tidak berguna, tersangat-sangat dan sangatlah biasa. Jadi, tidak dinafikan kecekalan dan ketabahan hati yang dimiliki oleh anak bongsu ini. Mungkin semua menganggapnya kecil, seperti kuman yang sekejap tenggelam, sekejap timbul. Tapi, setelah kita terokai dan menganalisis semua sajak ini, terbuktilah anak bongsu ini ada pahit, ada manis dalam kehidupannya. Bukanlah perasaan kegembiraan semata-mata. Cik tidur? Kita dah habis dah ni. Oh, dah habis ke? Maafkan saya. Baiklah, anda semua dah tahu kan pemikiran yang terdapat dalam sajak si bongsu ini. Maka, berakhirnya pemikiran ini, jadi berakhirlah video saya pada kali ini. Tapi, sebelum itu apa? Baiklah, setelah kita mengkaji syair dan sajak, mari kita memahami apa pula kepentingan sastra sebenarnya bagi masyarakat Melayu ini. Baiklah, karya kesusastraan dicipta oleh para sastrawan untuk membangunkan peribadi manusia supaya cinta akan keindahan dan cinta akan kebenaran. Aristotle meletakkan sastra lebih utama berbanding dengan sejarah.
Kerana apa? Kerana sastra dapat meramalkan masa hadapan masyarakat itu. Sastra juga mampu menembusi batas kemungkinan. Kemungkinan? Kemungkinan sastra melihat masa hadapan masyarakat ada hubungannya dengan keupayaan sastra untuk memberikan kebijaksanaan kepada pembacanya dengan membawa pembaca melihat dirinya dan persekitarannya. Malah, sastra bukan sekadar bahan bacaan semata-mata, tetapi ia lebih daripada itu. Sastrawan negara Profesor Emeritus Datuk Dr. Shahnun Ahmad pada tahun 1991 menegaskan bahawa sastra sebagai seismograf kehidupan, iaitu sastra bukan sahaja mencatatkan tetapi menganalisis perihal manusia dan masyarakat. Melalui sastra, banyak yang dapat dipelajari. Bagi Shahnun, sastra sangat diperlukan untuk menetapkan dan melengkapkan nilai sesuatu masyarakat. Melalui sastra, masyarakat juga dapat mempelajari sejarahnya untuk memperbaiki kehidupan mereka. Tamatlah sudah rakaman video berkenaan sastra bagi tugasan 2 BMMB 3193 pada kali ini. Semoga kita semua mendapat manfaat, walaupun tak banyak, sedikit pun jadilah. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak maafkan saya. Baiklah, yang video dah. Sorry kalau Bapak. Bapak pandanglah sini. Ni tak terus duduk kan? Terus duduk. Silakan duduk. Allah. Makcik sihat. Makcik dah tahu tua kenapa? Allah, makcik banyak cerita. Aku tak walaupun tak sopan. Aku siap belajar cepat lah. Okey,